Rasulullah SAW apabila baginda meminta daripada Aisyah supaya menyikatkan rambut dia, maka ini adalah isyarat bahawasanya perkara itu tidak membatalkan i'tikaf. Yani Nabi bertemu dengan isteri dia, itu tidak membatalkan i'tikaf. Bahkan tidak membatalkan wuduk pun, bersentuhan antara suami isteri. Sekalipun perkara ini ada perbahasan dan khilaf dalam kalangan para ulama, di mana dalam mazhab Asy-Syafi'i mengatakan bahawa lelaki perempuan kalau bersentuhan membatalkan wuduk. Berbanding dengan majoriti ulama yang lain, majoriti mazhab yang lain, mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, berpandangan bahawa lelaki perempuan atau suami isteri bersentuhan tidak membatalkan wuduk. Tetapi ternyata bahawa kedua-dua pendapat berhujah dengan ayat yang sama, iaitu firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 43, "Au lamastumun nisa." Di atas huruf lam itu ada alif kecil, lamastumun nisa. Menurut riwayat Hafs dan Asim, kita baca lamastumun nisa, bagi membezakan antara lamastumun nisa dengan lamastumun nisa, yakni tanpa alif, tanpa panjang. Ada beza maksud antara kedua-duanya. Kalau dipanjangkan lamastumun nisa, maksudnya jima', yakni jima' dia membatalkan wuduk, bahkan perlu mandi wajib. Dan itu tafsiran majoriti ulama. Berbanding mazhab Syafi'i, mereka kata maksud di sini ialah lamastumun nisa, yakni kamu sentuh perempuan, maka itu membatalkan wuduk. Tetapi kalau kita perhatikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyokong pendapat mazhab Syafi'i atau menyokong pendapat majoriti para ulama. Tuan-tuan boleh perhatikan jugalah hadis ni. Rasulullah dalam keadaan i'tikaf meminta Aisyah supaya menyisirkan rambut dia. Kita kata sunnah Nabi menyokong pendapat yang kedua, bahawasanya sentuh laki perempuan tidak membatalkan wuduk. Tidak ada pun penjelasan bahawa Nabi pergi ulang balik wuduk dan sebagainya. Bahkan ada hadis yang lain yang lebih jelas lagi. Aisyah mengatakan bahawa Rasulullah mengucup isterinya kemudian pergi mengimamkan solat fardu berjemaah dalam masjid. Ini tanpa Nabi ambil semula wuduknya. Jadi ini penjelasan bahawa sebetulnya bersentuhan lelaki perempuan, suami isteri, tidak membatalkan wuduk. Mungkin ada yang kata, oh macam ni laki perempuan bukan mahram boleh bersentuh lah. Kita kata itu perkara lain. Yang kita sedang bahaskan ialah sama ada wuduk terbatal atau tidak. Ada pun sentuh laki perempuan yang bukan mahram, kita kata ya wuduk tak batal. Tapi kalau bukan mahram itu haram. Haram kerana sebab yang lain. Kerana ada larangan sentuh laki perempuan yang bukan mahram. Jadi harus dibezakan antara dua permasalahan. Hukum lelaki perempuan bukan mahram berjabat tangan, itu satu perkara, dan permasalahan mengenai sama ada lelaki perempuan, suami isteri bersentuhan membatalkan wuduk ataupun tidak. Jemaah haji dan umrah kalau pergi ke tanah suci, timbul masalah kalau nak tawaf, sedangkan antara syarat tawaf hendaklah berwuduk. Kalau batal wuduk, dia kena ambil balik wuduk semula. Dan maklum pada hari ini keadaannya adalah sesak. Kemungkinan bersentuhan dengan lelaki perempuan yang bukan mahram sangat tinggi. Jadi ada fahaman mengandaikan bahawa kalau pergi ke tanah suci kita tukar mazhab. Kalau kita di tanah air mazhab Syafi'i, tapi pergi ke tanah suci kita tukar mazhab majoriti para ulama. Kerana majoriti ulama kata tak batal wuduk. Sehingga yang saya dengarlah ada upacara tukar mazhab. Sedangkan kita kata ini semua adalah satu kekeliruan. Bahkan kita tegaskan sebetulnya memang tidak membatalkan wuduk seperti mana dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi tak timbul isu perlu tukar mazhab ataupun tidak.